Selesai. Cepat. Okey. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih pada pengurusi majlis yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan puasa surau, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian dan pengkajian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya apabila kita belajar ataupun kita baca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dikira berapa kali kita sebut nama baginda dan kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis, dalam satu majlis, kalau kita baca hadis berapa kali, kalau kita kira berapa kali selawat itu berulang-ulang, dan kita sentiasa insya-Allah taala melazimi berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi je sallallahu alaihi wasallam. Tak payah ustaz tu sebut sallallahu alaihi wasallam, kita sebut dulu. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak payah dah tunggu ustaz tu sebut ke, kawan kita sebut ke. Nama baginda disebut saja sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan menyatakan ganjarannya, iaitu siapa yang berselawat ke atas tu sekali, Allah akan berselawat 10 kali, seperti mana layaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah pada malam ni hadirin-hadirat yang kasih Allah sekalian, kita akan teruskan dengan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ni pendek saja, dan hadis ni selalu kita dengar dan baca. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala bisnadihi ila Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi syahri Ramadan. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak atau berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Wa sawmi Ramadan, ataupun wa sawmi syahri Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini hadis yang menyatakan rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara kan. Okey. Sinilah yang kita ulama mengambil apa? Kesimpulan tiang-tiang Islam, tiang-tiang Islam. Sebab dalam hadis ini dinyatakan terbina Islam ataupun dibina Islam itu di atas 5 perkara. Kalau terbina artinya berada di atas satu asas. Asas itu ialah tiang ataupun satu benda yang menyokong bangunan itu, iaitu tiang lah. Dan tiang ini ada 5. Tiang ni ada 5, iaitu yang disebutkan tadi: bersyahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa. 5. Okey, kita kenal dulu siapakah perawi hadis ni. Perawi hadis ni ialah, sahabatnya ialah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni ialah siapa? Beliau ialah anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dia adalah anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar ialah khalifah yang ketiga, Abdullah ialah anak dia. Beliau lahir pada tahun ketiga ketika Nabi SAW menjadi Rasul. Hal ini disahkan dengan ketika peperangan Badar, dia berusia 13 tahun. Saat perang Badar pada tahun kedua Hijrah, dia berusia 13 tahun. Jadi inilah umur dia. Kenapa sebut perang Badar ni? Sebab pada masa perang Badar dia nak pergi, dia nak masuk, nak join. Tapi Nabi tak bagi sebab dia belum cukup 15. Belum cukup, orang kata cukup umur lah untuk pergi berjihad. Itulah, di situlah ulama ataupun para sejarawan mengukur umur-umur sahabat Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umar ini ialah seorang yang sangat alim, sangat zuhud, dan dia sangat tegar, sangat tegar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua benda dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dia berpandangan bahawa setiap apa yang Nabi buat itu mesti ada sebab, mesti ada
Kenapa? Mesti ada arahan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan Abdullah bin Umar. Dan dikatakan Abdullah bin Umar ni, di mana Rasulullah SAW berhenti, dia akan berhenti. Kalau Rasulullah SAW berhenti di bawah pokok, dia akan berhenti di bawah pokok tu. Rasulullah SAW tertawa, dia akan tertawa, kata Pak Rasulullah SAW tertawa tu. Itu kata tadi, yang saya kata tadi, dia tegar, sangat tegar, follower tegar Rasulullah SAW. Dalam perkara ini, ulama berbincang ataupun para sahabat lain, ada yang tidak bersetuju lah, sebabnya ada perkara yang Rasulullah SAW buat itu merupakan jibilli, iaitu urusan seharian, macam itu qada hajat, tersenyum, ketawa, semua itu adalah sifat-sifat manusiawi Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Umar ni dia follow semua sekali, termasuklah perkara-perkara yang kita kata tadi, sifat-sifat manusiawi Rasulullah SAW. Namun ini tidak kata salah lah. Para sahabat tidak menyalahkan Abdullah bin Umar dalam hal ini. Malah ada perkara yang Abdullah bin Umar buat itu untuk mencari pahala dan mencari kelebihan. Sebagaimana sebagaimana firman Allah SWT yang menunjukkan bahawa Rasulullah itu adalah ikutan. Jadi tidak salah, Abdullah bin Umar tidak salah. Malah ada yang boleh kita follow, kita buat dan kita kata amalkan. Contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini, dia selalu pergi pasar, tapi bukan nak beli barang. Dia pergi pasar untuk apa? Nak baca doa yang Rasulullah SAW, doa masuk pasar. Kan? Pelik tak? Kita pergi pasar sebab nak dapat pahala. Dia tak nak beli barang, tapi dia nak dapat pahala. Sebab Rasulullah SAW sebut kalau kita pergi pasar, kita baca doa ni. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam kita baca zikir tadi, dia ada tambahan sikit, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Ada tambahan ni. Mungkin boleh cari doa masuk pasar ni, kalau kita baca dapat pahala 1 juta alfin. Dalam hadis yang disebut ada sahih, 1000 ribu. 1000 ribu ni 1 juta lah, dapat pahala 1 juta. Abdullah bin Umar ni saja pergi ke pasar nak baca doa tu. Dia pergi pasar, dia baca doa tu. Dan Nabi SAW pesan juga bagi salam kepada orang yang dikenali dan tidak dikenali. Dia pun macam tu juga. Dia pergi, dia jumpa orang, dia assalamualaikum, dia bagi salam dulu. Orang yang dia kenal, orang yang tak kenal pun dia bagi salam. Jadi dia nak buat yang mana Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis. Dan di sini kita boleh ikutlah. Kita boleh ikutlah, benda ni sangat-sangat baik, dan untuk mencari sebanyak-banyak pahala, sebanyak-banyaknya pahala. Malah kalau lah orang mati tu dia berfikir macam mana nak balik, dia berfikir zikir tu yang lebih banyak pahalanya. Dia doa nak balik ke bumi ni ataupun ke dunia ni, sebab nak berzikir yang sangat ringan, yang tidak perlukan banyak usaha, hanya menggunakan lidah saja. Zikir ni kita pakai lidah je kan. Lidah ni pun kalau kita tak gunakan dia pada jalan yang betul, dia akan pergi ke jalan yang salah. Dan lidah juga anggota yang tak ada tulang, tapi boleh menyebabkan orang masuk neraka. Anggota tak ada tulang ni ada 2. Anggota yang tak ada tulang ni ada 2. Satu yang dekat tengah-tengah mulut kita ni, dan satu lagi kat tengah-tengah paha kita. Yang tu tak ada tulang. 2 tu tak ada tulang, tapi 2 tu boleh menyebab masuk api neraka. Senang saja nak pergi masuk. 2 tu salah guna je. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah lindungi kita semualah daripada salah guna anggota yang tidak bertulang tu. Allahu Akbar. Sebenarnya
anggota-anggota lain ni marah ke anggota yang tak bertulang ni. Tak tahulah macam mana dia marah, tapi kalau mereka ni boleh marah lah, mereka lah penyebab masuknya manusia ke dalam api neraka. Okey, kita banyak cerita kat situ pula. Okey, tak apa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sifat-sifat dia sangat wara' dan takut berijtihad, takut salah, dan takut wara' yang menyebabkan dia berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Dalam perkara hadis, dalam perkara fiqh, kefahaman fiqh, dia berfikir ataupun berulang kaji atau sangat berhati-hati supaya tidak tersalah mengeluarkan sebarang fatwa jika dia orang kata dia tanya sesuatu soalan. Okey. Okey, ada satu cerita lah, sambil kita cerita lah. Abdullah bin Umar ni pada satu hari dia bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain, antara bapaknya sendirilah, Umar bin Khattab. Pada satu hari tu Rasulullah SAW tanya. Rasulullah SAW ni sifat dia, ada satu hari yang dia orang kata bertanya soalan, teka-teki, dia taklah setiap hari belajar. Dia ada hari-hari yang dia berinteraksi, orang kata buat ceria minda, berfikir, tanya soalan. Antara satu soalan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari itu ialah Rasulullah SAW tanya, kamu tahu tak, ada satu pokok tu dia macam manusia. Cuba teka pokok apa. Para sahabat pun tekalah pokok ni. Lepas tu yang Abdullah bin Umar ni dia terfikir, aku duk fikir dia pokok kurma. Dalam hati dia duduk cakap pokok kurma, tapi dia tak tercakap. Sebab apa? Sebab dia rasa kerdil lah, sebab ayah dia Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, semua sahabat-sahabat besar ada di situ. Dia rasa aku duk fikir dah dalam hati, tapi tak berani nak cakap sebab ada gerun dengan, bukan gerun, maksudnya malulah dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW sebut pokok yang disebut tadi, itu pokok kurma. Pokok kurma adalah yang macam manusia. Nanti kena tahu sebab apa pokok kurma ni macam manusia ni, kena belajar sains. Dia pokok kurma ni dia macam manusia. Okey. Ni orang sains lah, kena hurai banyak. Okey. Kemudian apalah, kita balik pada cerita tadi. Lalu Abdullah bin Umar ni sebut cerita kat ayah dia. Wahai ayah, tadi aku duk fikir dah pokok kurma. Aku duk fikir dah tadi pokok kurma ayah. Sayyidina Umar kata, ayah dia kata, lah, awak tak habaq. Siapa tak nak cakap tadi? Siapa tak nak cakap? Tu kamu cakap lah. Ayah dia ni bagi semangat lah. Okey, itulah cerita dia. Ceritanya dia teka tu betul. Dia teka tu betul. Pokok kurma memang dia ada ciri-ciri manusia. Nanti cerita malam ni tak habis. Cerita malam ni tak habis. Sebab saya biasa ambil pokok kurma ni, dia memang ada something. Tu kita nantilah. Kita tinggalkan persoalan ni. Tinggalkan persoalan ni. Kita balik pada hadis ni. Okey. Hadis ni, bunyal Islamu ala khamsin. Islam tu dibina dengan 5 perkara. Iaitu yang pertama sekali ialah syahadati an la ilaha illallah, iaitu bersyahadah. Kita masuk Islam, ataupun Islam tu rukun dia yang pertama ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah, kalau kita tengok orang masuk Islam mu'allaf kan, dia akan asyhadu, dia akan ucap ramai-ramai, ataupun dia
dengan apa, guru dia tu, dia akan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maulah dia terus menjadi orang Islam. Ini boleh tengok banyak video lah yang tunjukkan bagaimana mereka mengucap. Alhamdulillah Allah telah rezekikan kita lahir-lahir dah Islam. Namun bukan maksudnya kita yang mengucap lah. Kita tidak ada mengucap lah. Dalam solat kita mengucap kan, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam solat kita mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-dua tu kita lafazkan dalam solat kita sebanyak berapa kali? Berapa kali solat kita yang kita ucap tu? Satu, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali. Jadi 9 kali. Sekurang-kurangnya kita wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kurang ni maksudnya tak sahlah solat kita. Betul tak? Itu syarat apa, rukun tu. Rukun tasyahud ialah tasyahud awal dia adalah sunat ab'ad. Yang tahiyat akhir tu ialah rukun. Sebahagian daripada rukun tasyahud. Tak baca tu tak sah tasyahud kita. Tahiyat kita lah. Kita panggil tahiyat lah, Arab panggil tasyahud. Samalah. Istilah kita tahiyat duduk tahiyat, baca tahiyat dia adalah Arab kata tasyahud. Sebab kita bersaksi di situ. Bersyahadah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah rukun yang kedua, rukun binaan yang kedua, binaan Islam yang kedua ialah wa iqamis salah, dan menunaikan solat. Solat itu apa dia? Iaitu perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kita tahulah. Ini tak lepas ni kalau tak ingat definisi solat ni. Tak lepas dah tu. Ngaji fardu ain ni. Cikgu tanya soalan ni. Istilah apa? Solat tu apa? Solat tu dari segi bahasa doa. Dari segi istilah ialah begini tadi kan. Rukun perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Niat dekat mana? Niat dengan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Niat itu bersama dengan takbiratul ihram, antara Allah dan akbar. Itulah niat kita. Okey. Dan rukun-rukun niat tu belajar dalam kitab fiqh lah. Dia bersama dengan Allahu akbar. Okey. Itu rukun solat. Ada berapa? 13. Betul, 13 rukun kan? 13 rukun solat. Kena ulang kaji balik ni. Siapa tak ingat tu ulang kaji balik. Semua rukun solat tu lengkap semua, baru sah solat kita. Kalau kita solat tak cukup rukun, sah tak solat kita? Tak sah solat kita. Kalau tertinggal satu rukun, kena buat macam mana? Kena tunailah rukun. Tak boleh tertinggal. Tak sujud, tengok dah bangun dah, sujud sekali je, kena ulang balik, turun balik sujud. Sebab rukun yang selepas tu semua tak sah. Semasa kita kena ganti juga, dan kita kena sujud sahwi sebab terlupa. Ini belajar dalam fiqh. Okey. Solat yang diwajibkan pada kita ialah solat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak pada waktunya. Boleh tak kita nak solat subuh pada waktu malam? Tak boleh. Solat dia pada waktu subuh saja. Nak gabung zuhur dengan asar? Boleh jika bermusafir. Tak musafir? Tak boleh lah. Mesti musafir lah. Musafir ataupun kondisi keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan dalam Islam. Tapi musafir lah yang kita tahu ialah musafir.
musafir saja boleh kita gabungkan maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Waktunya yang tertentu. Okey. Antara keistimewaan solat pada pandangan salafus salih iaitu antaranya Umar radhiyallahu anhu berkata, tiada habuan dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan solat. Maksudnya dalam Islam ni kalau tinggal solat tak boleh lah. Tak adalah dia dalam Islam ni. Begitu juga setengah ulama berpandangan itu Sa'ad dan Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali radhiyallahu anhuma berkata, siapa yang meninggalkannya maka hukumnya kafir. Ini pandangan sahabat radhiyallahu anhum, dan setengah ulama berpandangan begini, mengikut berdasarkan pandangan sahabat ini. Okay, salah seorang tabi'in berkata, meninggalkan solat hukumnya kufur tanpa khilaf. Ini Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang tabi'in. Yang begitu juga Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq, dan ia dikatakan sebagai ijma'. Semua ulama bersepakat tinggal solat hukumnya kufur tanpa khilaf. So kalau tinggal solat ni na'udzubillah min zalik, setengahnya kena bersyahadah balik, sebab risau takut terjadinya sebagaimana yang disebutkan dalam pandangan para ulama. Okey. Solat ialah rukun Islam, dan solatlah yang mula-mula sekali ditanya pada hari akhirat. Selepas ditanya solat, barulah ditanya amalan-amalan yang lain. Jadi kita hendaklah menjaga solat kita, menjaga rukun-rukunnya, menjaga waktunya. Dan semoga kita Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, semoga Allah pelihara kita semua dan keturunan kita daripada sebarang masalah meninggalkan solat. Sebab tu doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim doa macam ni, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga orang zuriat-zuriatku, keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa. Nabi Ibrahim alaihi salam pun doa macam ni. Kita tahulah, kita kena ikutlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi dia doa macam tu. Rabbi ja'alni muqimas salah, itu aku, jadikanlah aku ni yang mendirikan solat. Nabi Ibrahim doa dan minta keturunan dia. Sekali tunaikan solat, teruskan bertindakan solat. Allah ajar doa Nabi Ibrahim ni pada kita supaya kita beramal dengan doa ni. Tidak ada doa yang tidak boleh kita amal. Dalam Quran tu doa ada banyak. Doa antaranya doa Nabi Ibrahim. Banyak doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim AS, bapa kepada Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim AS, bapa kepada Nabi. Nabi-Nabi. Nabi-Nabi selepas Nabi Ibrahim, semua dia keturunan dia. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Kebapaan, kalau orang buat kajian sifat kebapaan tu, boleh ambil contoh Nabi Ibrahim. Doa dia, bagaimana dia doa kepada anak dia, bagaimana dia berinteraksi dengan anak dia, bagaimana dia doakan untuk keluarga dan anak-anak dia. Semua tu doa-doa yang diulang ataupun dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan doa ni adalah doa yang hebatlah. Doa yang hebatlah. Nabi Ibrahim AS tak doa melainkan doa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita follow Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW pun
doa dengan doa-doa yang dibawa dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun yang seterusnya, itu zakat. Wa ita'iz zakah, iaitu mengeluarkan zakat. Zakat ialah kewajipan mengeluarkan, dari segi bahasa ialah bermaksud apa? Pembersihan, keberkatan, penambahan. Zakat tu maksudnya bersih, bertambah, berkat. Itu maksud dari segi bahasa. Dari segi istilah ialah mengeluarkan harta-harta tertentu dengan kadar-kadar yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Bagi siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat ialah apa? Dikatakan ia adalah ibadah yang berbentuk harta, ibadah harta kita. Solat ialah ibadah badan kita, dan zakat ialah ibadah untuk harta kita. Apakah harta yang dikenakan zakat? Yang disebutkan dalam hadis, antara harta yang dikenakan zakat ialah binatang ternakan yang berkaki 4, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, tumbuhan, tanaman-tanaman, emas, apa lagi? Harta yang disimpan, emas dan perak lah, emas dan perak, dan harta yang disimpan, harta perniagaan. Ada lagi, ada tinggal wang ringgit lah, harta lah, harta yang disimpan. Harta ni harta yang berbentuk emas dan perak, ataupun yang sama kadar dengan perak, ataupun disandarkan kepada emas dan perak. Okey, haiwan yang dikenakan zakat ialah haiwan berkaki 4 yang diternak, iaitu lembu, kambing, unta, dan yang sewaktu dengannya lah kerbau. Kerbau tu yang diternak jugalah. Kerbau dia sejenis lembu, macam sama dengan lembu, lebih kurang lah. Kita kata kuda lah, kuda tak kena zakat lah. Tapi ada pandangan ulama yang menyebutkan kuda kalau banyak diternak tu boleh kena zakat di setengah-tengah tempat. Kita tak kenalah zakat tu, sebab kita kuda pun susah nak tengok kan. Kalau ada seekor pun, ya Allah, kaya, seekor kuda pun beratus ribu, itu tak ada lah orang banyak. Tapi di setengah negara seperti di Uzbekistan, kuda tu diternak dan dimakan, disembelih dan dimakan. Dia orang buat lauk, kuda buat lauk, sembelih makan daging kuda. Saya pernah rasa daging kuda, Allah, sedap. Dia boleh siapa-siapa buat kenduri makan. Dia rasa orang-orang Uzbekistan dia bawa daging kuda dia makan, dan lemak dia banyak, kolesterol dia tinggi, tak boleh makan banyak. Tak boleh makan banyak. Okey. Emas dan perak berkadaran yang tertentu pun dikenakan zakat. Ini semua kita belajar dalam fiqh. Dan kalau nak tahu lebih lanjut tentang zakat ni, pergi rujuk pada pejabat zakat lah. Dia ada kadar dia, dia ada nisab dia, berapa kiraan dia. Okey. Dan satu lagi yang dikenakan zakat ialah harta yang ditemui dalam, mungkin harta karun, harta yang ditumpul dalam tanah. Korek jumpa harta, harta banyak, berkadaran dia 20% kena keluarkan zakat. Ada kata minyak pun kena zakat tak? Dia bukan harta. Dia kena rujuk pada pejabat zakat lah. Kita bagi fatwa salah pula. Okey, emas, perak yang kita jumpa yang kita simpan dalam masa setahun dan berkadaran yang tertentu kena zakat.
Nisab dan haul. Nisab ialah kadar dia, haul ialah cukup tahun dia. Biji-bijiran ataupun tanaman, bijirin-bijirin juga dikenakan zakat untuk makanan-makanan yang tertentu, bukan semua, iaitu contohnya beras, kalau Arab tu kurma, gandum, oat, dan makanan-makanan yang menjadi makanan ruji sesuatu tempat dengan kadar-kadar dia juga. Bukan semua kena zakat dan bukan sikit pun kena zakat, tak. Dia ada kadar dia yang kena zakat. So ini Islam ni dia suruh kita keluarkan zakat, dan Allah SWT akan bagi berkat lagi kepada apa yang dikeluarkan tu. Itulah zakat tu asal maksud apa tadi? Bertambah dan berkat. Dia semakin bertambah dan berkat. Sebab tu kalau orang yang beri zakat, pada hakikatnya dia nampak kurang, tapi sebenarnya Allah tambah keberkatan. Dia jadi lebih banyak, dia jadi lebih senang, murah rezeki, ya. Dia akan bertambah dengan jalan-jalan yang lain. Sebab itulah zakat ini memberikan kita, menambahkan lagi harta kita. Okey, kita bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله وأنا أشهد أن لا إله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله
أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik alaikum wa sallallahu Alhamdulillah billahi rabbil alamin islami din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita teruskan sikit lagi. Rukun yang ketiga menunaikan zakat. Okey. Dan zakat ini adalah kefarduan ibadah kepada yang berkaitan dengan harta kepada orang yang ada. Orang yang ada harta. Untuk orang yang tidak ada harta, dia tak kenalah zakat. Jadi orang kata orang kaya lah, kata orang kaya harta. Yang tak ada harta tak ada kena zakat dia. Dan zakat ini diambil daripada orang kaya dan dipulangkan kepada orang yang miskin, yang memerlukan, yang cukup syarat untuk menerima zakat. Dan siapakah yang layak menerima zakat? 8 golongan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sampai akhir ayat tu menyebutkan 8 asnaf. Zakat ni dipanggil asnaf lah. Kita guna asnaf. Golongan lah. Golongan-golongan yang menerima zakat. Okey. Inilah orang yang menerima zakat. Jadi dia ibadah yang pulangkan balik harta orang kaya kepada orang miskin. Hak orang miskin ada dalam harta orang kaya. Dan orang kaya tak boleh katalah ni harta aku punya, tak. Dalam harta dia tu ada hak orang miskin yang mesti dipulangkan balik pada mereka. Itulah adilnya Islam. Dan zakat ini juga tak boleh ambil daripada harta yang terbaik. Kalau pemungut zakat ni dia pilih, kalau dia pergi tengok kambing, dia ambil, katalah orang tu ternak kambing, dia tak boleh ambil kambing yang paling baik sekali. Dia kena ambil kambing yang pertengahan. Melainkan orang tu nak bagi. Dia kata, aku nak bagi zakat kambing aku paling hebat ni, paling handsome sekali, aku nak bagi kambing ni. Tu tidak bagi tak apa. Itu kita kata afdal bagi dia lah. Tapi dia tak, pemungut zakat tak boleh ambil kambing yang terbaik. Dia ambil kambing yang biasa saja. Dia kira-kira berapa kena zakat, dia ambil kambing tu yang pertengahan, yang tidaklah terlalu baik dan tidaklah terlalu lemah. Kambing yang tu orang kata capik lah, dengan berhinguh lah, kita pun ambil, tak boleh. Dia pilih yang terpertengahan. Okay. Begitu orang kata Islam ni dia jaga. Dia jaga sampai sedetail itu sekali, ya. Maksudnya tak boleh, kita tak boleh nak menganiaya pula tuan punya harta tu. Ambil yang terbaik, ambil yang ni, yang dia duk sayang kambing tu. Kita ambil kambing tu, tak boleh. Kita kena ambil kambing yang sederhana. Begitu juga lembu dan unta. Dia ambil yang sederhana, tidaklah yang terlalu lemah ataupun sakit, ataupun yang terlalu yang tadilah, yang terlalu orang kata disayangi oleh tuan dia. Dan dipulangkan kepada orang miskin di tempat itu. Itu sepatutnya zakat. Proses pengagihan zakat ialah pada orang yang berada di tempat itu. Tapi sekarang ni ada berbagai fatwa lah yang dirujuk untuk zakat itu pada negeri, pada negeri yang sama dan sebagainya lah. Itu kena rujuk pada pengagihan zakat oleh pusat zakat yang kita tak boleh nak orang kata tu, dia authority dia lah. Okey. Seterusnya ibadah haji, wa hajjul bait, iaitu menunaikan haji
ke Baitullah, menunaikan haji ke Baitullah pada waktu yang ditentukan, dan menuju ke Baitullah sahaja, bukan di tempat lain. Boleh tak kita tunaikan haji di Pulau Pinang? Tak boleh. Mana ada orang haji kat Pulau Pinang, tapi ada satu agama lah kita kata, dia kata Islam lah tapi bukan Islam, di Penang. Di Penang ada apa dipanggil agama matahari apa Muhammad Matahari. Janganlah duduk pergi ni. Dia pergi Pulau Pinang, dia ada tempat dia. Jangan diikutlah. Ni ajaran yang salah. Dia kadang-kadang kat kedai dia tu ada bunga, ada matahari, ada lambang matahari. Saya pernah tengok lah, saya pergi kat Sungai Petani kot, tengok. Orang pesan dah, kalau bunga matahari, ada matahari kat kedai dia tu, jangan pergi makan. Kita pun tengok dengan makan lah. Sebab yalah, dia buat haji dekat Penang, mana betul ya. Tak tahulah agama, bukan Islam lah kot. Dan dia dipatuakan memang sesat lah. Dipatuakan sesat. Okey. Ada orang pergi haji, pergi sampai India. Tak betul lah. Tak betul. Haji ke Baitullah sahaja. Dan pada musim dia sahaja. Iaitu pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan ke-12 dalam kalender Islam. Situ je. Waktu tu je. Kalau dia pergi haji bulan Syaban, tak ada orang pergi haji bulan Syaban ni. Orang tak panggil haji, orang panggil umrah. Haji ni pada bulan haji je. Kata dia pergi haji tapi dia kata dia pergi bulan Muharram, dia kata. Muharram sudah dah. Sudah buat haji dah. Tak boleh tak sah haji dia. Kalau dia pergi pun dia pergi umrah. Dan umrah tidak sama haji. Haji ialah rukun. Umrah ni dia adalah wajib, tapi dia wajib kali pertama, tapi dia bukanlah tertunainya rukun Islam tu tadi. Haji barulah tertunai. Okey. Dan mengikut syarat-syarat dan kaedah yang ditentukan, sila rujuklah pada bahagian fiqh lah untuk perbincangan ni. Okey. Seterusnya, wasaumi Ramadan, yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa pada Ramadan ialah puasa yang wajib ditunaikan, insya-Allah. Semoga Allah menyampaikan kita, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga kita sampai ke Ramadan, dan ya Allah ulang-ulangkanlah Ramadan tu pada kita tahun demi tahun. Semoga kita dapat bertemu Ramadan lagi, insya-Allah. Dan rukun Islam ni yang kelima ini ialah berpuasa, iaitu pada siang hari di bulan Ramadan, bermula dari terbitnya fajar shadiq, iaitu waktu subuh, sebelum fajar shadiq ini ialah fajar yang waktu subuh itu menandakan waktu subuh masuk, dan berakhir bila terbenamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Itulah waktu berpuasa bagi orang Islam. Orang Islam berpuasa pada waktu itulah. Dia puasa tapi sampai terbit bulan. Itu bukan puasa orang Islam. Ada juga yang puasa macam tu, puasa tunggu sampai terbit bulan malam lah, baru dia buka puasa. Itu bukan cara Islam. Cara Islam, waktu maghrib tu terus buka puasa. Lagi cepat buka puasa, lagi bagus. Sebab itulah kita buka puasa dulu sebelum solat. Sebelum solat tu kita buka puasa tu, baru kita solat. Tak ada kata solat dulu, sekejap lagi kita buka puasa. Tak ada. Sebab itulah sunat dia, afdal dia ialah masuk je waktu maghrib tu, bunyi yang tadi tu, terus buka puasa. Cepat tu dah. Okey, bulan Ramadan. Bulan lain boleh tak nak puasa? Boleh, itu bukan puasa yang wajib, itu puasa yang sunat. Bulan Ramadan sahaja yang wajib. Berapa hari dalam Ramadan? 29 ataupun 30. Bulan ialah sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Bergantung kepada nampak anak bulan yang
bulan seterusnya. Ini perbincangan yang nanti kita akan tengoklah. Yang ni hangat lah. Tunggu anak bulan ni. Tunggu anak bulan. Nampak tak anak bulan lah. Pakat ada teropong sana, teropong sini kan. Nak tengok anak bulan. Di Malaysia ni agak sukar sikit kita dapat melihat anak bulan kerana kita ada banyak awan-awan. Jadi pakar kita, dia ada cara dia dan dia mengukur dengan cara dia dan dia boleh tengok lah. Kalau nak, sabar-sabar boleh buat, pergi tengok. Kita ada kat Teluk Kemang, tempat yang orang tengok anak bulan tu, bolehlah pergi ya. Ni dah satu pengalaman juga lah untuk melihat anak bulan ni. Anak bulan nak keluar. Okey. Timbul persoalan, kenapa haji sebut dahulu sebelum puasa Ramadan? Ada orang tanya, kenapa dalam hadis ni haji sebut dulu sebelum puasa? Imam Nawawi berpendapat dia hanya berkenaan turutan sebutan saja, bukan urutan hukum. Maksudnya dia dari segi bahasa dia tu wa hajjul bait wa shaumi Ramadan, dia ada macam sebutan dia macam tu, tapi bukanlah bermaksud haji itu kemudian sebelum Ramadan, sebelum berpuasa. Sebenarnya dalam kita baca rukun Islam ni, kita akan sebut haji yang kelima kan. Kita akan sebut haji itu sebagai yang kelima. Ini perbincangan je lah. Okey, haji ialah satu ibadah. Tadi kita kata solat, ibadah badan kita. Puasa, badan juga. Zakat, ibadah harta. Haji macam mana pula? Haji ialah ibadah harta dan badan kita. Dua-dua sekali. Sebab itulah kalau menunaikan haji ni, kita kena penat, kita kena habis harta. Itulah yang kita dapatlah, kita lihat orang menunaikan haji ni memang penat, memang kata kalau tak mampu badan kita untuk menunaikan haji, orang tak bagi pergi kan. Ada pula halangan, tak boleh kalau kencing manis lah, macam-macam lah. Belum kencing apa sakit apa, jantung lah, buah pinggang lah lagi, dia tak bagi tunaikan haji sebab dia melibatkan tenaga. Dan orang ni terhalang daripada menunaikan haji. Sebab itulah pentingnya menjaga kesihatan, makan makanan yang sihat. Cita-cita kita nak tunaikan haji, ialah penyakit tu datang kan, Allah tentukan. Tapi sokongnya kita berusaha untuk menjadi sihat, untuk menunaikan seluruh rukun-rukun yang ditentukan oleh syarak, ditentukan oleh Islam, menunaikan dalam keadaan yang sihat walafiat dan dapat sempurnakannya insya-Allah taala. Jadi inilah 5 rukun Islam yang disebut dalam hadis ini. Hadis yang sebelum ini dah sebut tentang rukun Islam secara bersama dengan rukun iman dan ihsan. Hadis ini khusus kepada rukun Islam sahaja. Dan dua-dua hadis ni berkait. Cuma dalam hadis ni ada dikata bunyal Islam. Itu poin yang kita nak pegang, iaitu Islam itu terbina. Ini adalah tiang-tiang Islam. Tiang-tiang Islam yang kita perlu jaga supaya kalau tidak, runtuhlah Islam kita. Semoga Allah menjaga rukun-rukun Islam kita, menjadikan kita sihat walafiat dan menjadikan kita dapat menunaikan rukun-rukun Islam. Bagi yang tidak mampu menunaikan zakat, bercita-cita untuk menunaikan zakat. Cita-cita kumpulkan harta, niat nak bayar zakat. InsyaAllah Allah berkatkan harta kita. Percayalah. Kita banyak dah, saya dah banyak melihat ada orang kumpulkan harta, dia niat nak bayar zakat dengan banyak. Allah murahkan rezeki dia, lagi banyak dia keluarkan zakat. Ini dia niat saja untuk menunaikan zakat, dia nak tambah zakat. Pada tahun depan saya nak tambah zakat, saya nak bayar banyak lagi zakat. Allah murahkan rezeki dia lagi, perniagaannya lebih maju lagi, dan dia dapat tunaikan lebih banyak zakat. Niat dia saja dah berkat lah. Belum orang yang tunaikan zakat secara biasa tu kan.
Yang wakafkan harta lagi banyak dapat. Subhanallah. Dia tidak akan merugikan langsung apa yang dia telah kumpulkan. Malah lebih bertambah lagi. Lebih bertambah, lebih berkat lagi. Wallahu alam. Dan sekian dulu untuk malam ini, dan semoga mendapat faedah dan manfaat daripada perbincangan kita. Dan saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam ini dan juga pada malam-malam yang lain, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Okey. Baik. Assalamualaikum. Subhanallah.